Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk subjek akidah ni kita akan buat latihan bersama tajuk beriman kepada hari kiamat. Okay, beriman kepada hari kiamat ni pun kita dah belajar dekat sekolah sebelum PKP. Jadi hari ni kita akan buat latihan bersama-sama di dalam buku aktiviti. Okey, untuk yang ni dia suruh kita bulatkan jawapan yang betul tentang pengertian beriman pada hari kiamat. So nombor 1, hari kiamat adalah hari akhir bagi yang pertama ni alam, rumah, sekolah. So mestilah jawapan dia alam. Hari kiamat adalah hari akhir bagi alam ini. Okey, yang nombor 2 dia kata pada hari kiamat semua makhluk akan mati. Pada hari kiamat semua yang hidup dekat muka bumi ni akan mati dan hancur binasa. Okey, nombor 3 pada hari kiamat matahari akan terbit di sebelah barat. Okey, matahari akan terbit di sebelah barat. Okey. Nombor 4 pada hari kiamat pintu taubat ni akan ditutup lah. Ketika itu dah kita mohon taubat ke, kita mohon keampunan pada Allah, masa tu dah tak boleh sebab pada hari kiamat semua pintu taubat dah ditutup. Dah tak ada peluang dah kat kita. So nak berbuat baik, nak bertaubat, bermula dari sekarang. Okey, nombor 5 hukum mempercayai hari kiamat adalah wajib. So hari kiamat di antara rukun iman lah, wajib kita percaya tentang hari kiamat. Okay, seterusnya dia suruh kita warnakan tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat yang pertama, zina dan bunuh bermaharaja lela. Itu adalah antara tanda kecil lah, tanda kecil hari kiamat. Zina dan bunuh bermaharaja lela. Jadi antara tanda kecil kat sini kebanyakannya dah ada lah zina dan bunuh semua ni. Okey, nombor 2 kita warnakan muncul Imam Mahdi, bukan, itu adalah tanda besar. Okey, ramai orang soleh meninggal dunia. Okey, ramai orang soleh meninggal dunia ni adalah antara tanda kecil hari kiamat. Kemudian menuntut ilmu kerana pangkat pun antara tanda kecil juga. Kemudian runtuhnya Kaabah. Runtuhnya Kaabah adalah tanda besar, jadi jangan warna. Seterusnya bermewah-mewah mendirikan masjid, antara tanda kecil, jadi kita warna-warnakan dia. Okey, matahari terbit di sebelah barat, ni tanda besar lah, tanda besar kiamat. Jadi tak payah warna, dia suruh warnakan tanda kecil sahaja. Pemimpin terdiri daripada orang jahil. Pemimpin terdiri daripada orang jahil ni pun antara tanda kecil hari kiamat, jadi kita warnakan. Okey. Okey, seterusnya itu selama 3 ni disuruh kita tandakan erat pada tanda-tanda besar hari kiamat. Okay, tadi tu tanda-tanda kecil, yang ni tanda-tanda besar. Yang pertama, lahir Dajjal. Lahir Dajjal tanda betul. Memang antara paling besar, tanda-tanda yang besar lahir Dajjal ni, maksudnya kiamat tu memang dah semakin tiba dan nak dekat. Memang betul-betul dekat. Okay, nombor 2, terdengar tiupan sangkakala pertama ni pun adalah tanda besar. Kini memang kiamat memang dah bukan nak dekat lah, memang tiupan sangkakala pertama ni hancur dunia ni. Okay, nombor 3, salah, penaklukkan Batu Mahdi, salah. Okay, nombor 4, matahari terbit di sebelah barat. Matahari terbit di sebelah barat ni pun antara tanda besar, jadi kita right. Okay, nombor 5, orang hina mendapat kedudukan terhormat. Ni salah, bukan. Nombor 6, keluar asap tebal memenuhi timur dan barat pun antara tanda besar. So right. Runtuhnya Kaabah pun antara tanda besar. Right. Ramai orang soleh meninggal dunia, pangkah, salah, itu bukan tanda besar. Okey. Okey, seterusnya isikan tempat kosong tentang sebab berlakunya kiamat. Okay, kita baca jawapan dia dulu. Ni sementara, kekuasaan, terbatas, keadilan, kekal dan pembalasan. Okey, nombor 1, kiamat menunjukkan tanda, mestilah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah berkuasa, tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, nombor 2, alam ini tidak kekal. Alam ini tidak akan kekal dan akan musnah. Kehidupan kita selepas kehidupan kita di akhirat itu yang kekal selamanya. Okey, nombor 3, membuktikan
keadilan Allah terhadap alam ini. Allah akan hukum kita dengan adil lah, mengikut apa yang kita buat masa kat bumi ni. Kalau kita baik, dapatlah balasan yang baik. Kalau kita tak baik, dapatlah balasan yang setimpal dengan apa yang kita buat. Okey, nombor 4, pembalasan di dunia terbatas. Sebab apa terbatas? Sebab kadang-kadang ada je orang yang buat salah tapi dia terlepas dari hukuman dunia. Itu maksud terbatas. Tapi ke akhirat nanti, hukuman Allah tu memang pasti, memang takkan terbatas. Siapa yang dosa, dia tetap akan dihukum. Nombor 5, hidup di dunia ini hanyalah sementara, manakala kehidupan di akhirat sahaja yang kekal abadi. Dan nombor 6, memberi pembalasan. Tengok ni, memberi pembalasan yang adil terhadap amalan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia di dunia. Dekat akhirat sana kita akan dapat keadilan kita. Kita buat baik, kita akan dapat balasan baik, kita akan dapat masuk syurga kalau pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Tapi kalau kita punya dosa yang lebih banyak, maka kita akan ke neraka. Jadi bermula dari sekarang, kita buatlah baik-baik, banyak-banyak. Okey. Seterusnya disuruh kita warnakan merah untuk nama-nama hari kiamat dan kuning untuk yang bukan nama-nama hari kiamat. Okey, Yaumul Hisab kita warnakan merah sebab dia adalah nama-nama hari kiamat. Yaumul Khamis ni kita warnakan dia kuning sebab dia bukan nama hari kiamat, dia hari biasa sahaja. Okey, untuk Yaumul Sabtu juga, ni Yaumul Sabtu warnakan kuning sebab bukan nama hari kiamat. Yaumul Jaza ni kita warnakan merah sebab ini adalah antara nama-nama akhirat. Yaumul Hashr ni pun warnakan merah sebab dia pun adalah antara nama-nama hari kiamat yang lain. Yaumul Qari'ah ni pun warna merah. Yaumul Ahad bukan, kita colourkan kuning ini sebab dia bukan nama kiamat. Yaumul Waqi'ah juga antara nama-nama hari kiamat. Yaumul Jumaah kita warnakan kuning, yang ini warnakan merah. Dan Yaumul Sa'ah juga adalah antara nama-nama hari kiamat, jadi kita warnakan dia merah. Itu saja. Okey, di sini disuruh kita suaikan di mana satu peringkat pertama, yang mana satu peringkat kedua. Okey, disuruh kita suaikan okey. Yang pertama ni yang A. A dihimpunkan di padang mahsyar. Dihimpunkan di padang mahsyar ni dah jatuh kepada peringkat kedua. Okey, kedua, malaikat diperintahkan meniup sangkakala kedua. Malaikat diperintahkan meniup sangkakala kedua ni adalah peringkat yang kedua. Okey, peringkat yang kedua. Mana ni? Peringkat yang kedua. Okey, hancurlah segala makhluk alam dan semua kehidupan dunia. Ni peringkat pertama. Ketika hancur ni, dia adalah peringkat pertama. Malaikat diperintahkan Allah untuk meniup sangkakala pertama. Okey, sangkakala pertama jadi dia peringkat pertama. Seterusnya, semua makhluk yang mati akan dibangkitkan untuk diadili oleh Allah. Ni jatuh kepada peringkat kedua lah. Ketika ni semua makhluk yang mati tadi semua akan dibangkitkan dan kemudian akan dibawa ke pintu pengadilan lah. Dibawa ke pada mahsyar, berkumpul. Kat situ kita akan dihisap mana amalan kita yang banyak, amalan baik atau amalan jahat. Okey, seterusnya disuruh kita warnakan jawapan yang betul tentang tujuan beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, bukti meyakini kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, memberitahu manusia bahawa janji Allah adalah benar dan akan berlaku. Ketiga, memberitahu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala akan berlaku di atas amalan manusia di dunia. Kita jawapan dia. Okey, yang seterusnya disuruh kita tuliskan sama ada betul atau salah pada pernyataan berikut. Pernyataan inilah berkenaan hikmah beriman kepada hari kiamat. Okey, yang pertama, menjadikan seseorang mempunyai keimanan yang teguh dan berakhlak mulia. Betul lah. Ini adalah antara hikmah kita beriman kepada hari kiamat. Kedua, akan berkurangan iman seseorang itu apabila beriman pada hari kiamat. Salahlah. Kenapa pula berkurang? Mestilah lebih bertambah sebab kita takut dengan Allah.
Okey, nombor 3, menjadikan seseorang sentiasa beringat daripada membuat dosa. Okey, ni betul. Keempat, menjadikan seseorang itu kufur apabila beriman pada hari kiamat. Ini salah. Sebaliknya kita akan lebih takut pada Allah, akan sentiasa membuat baik. Seterusnya, menjadikan seseorang taat, melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Okey, ini betul. Okey, seterusnya, okey, dah habis. Okey, sampai di sini sajalah untuk tajuk beriman kepada hari kiamat ni. Jadi korang bolehlah buat latihan ni. Esok kita akan masuk tajuk lain. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum.